itu aku boleh kata tapi sekiranya engkau tanya kepada aku, kau soal kepada aku mengenai maksud firman Allah dalam ayat 2 surah Al-Anfal. Kalau siapa yang ada Quran cuba tengok surah yang kedua dalam ayat yang kedua dalam surah Anfal, ayat kedua dalam surah Anfal. Yang bermaksud ayat itu bunyi innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hasan Basri dia adalah seorang yang kuat ibadahnya. Kita ditanya kepada dia kata kalau kamu tanya beriman tak kepada Allah, malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada syurga neraka, pada hari kebangkitan, aku beriman kepada semua. Tapi kalau engkau tanya aku, soal aku tentang maksud firman Allah dalam ayat yang kedua dalam suratul Anfal yang saya tadi, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya mereka yang beriman, innamal mu'minun, sesungguhnya mereka yang beriman. Apa dia? Iza zukirallah, sesungguhnya mereka yang beriman itu merupakan mereka yang apabila iza zukirallah, apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka. Iza zukirallah, apabila disebut Allah, wajilat, gementar hati mereka. Satu. Ini orang beriman. Kita pun mungkin boleh jadi macam tu kan? Kita boleh mengaku macam Hasan Basri juga. Tadi kalau kata beriman tak kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kita kata ya memang aku beriman. Nah, tapi kalau tentang jawapan kepada ayat ini, boleh tak kita jawab? Apabila disebut nama Allah, apabila disebut nama Allah, iza zukirallah wajilat, wajala, wajalu, wajilu, dia wajilat, gementar hati mereka. Satu. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, kedua. Adakah kita boleh masuk dalam itu? Apabila dibacakan, tuliyat, talayatlu, tuliya, mana dibaca dengan siapa yang belajar mabni lil majhul di masjid itu kita belajar. Tuliyat, saya tala jadi tuliya apabila dibaca kepada mereka. Ayatuhu, ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Zadathum imana. Kedua. Ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Tengok. Tiga benda ni. Kita ada tak tiga benda ni? Apabila disebut nama Allah, gementar hati kita. Sikit pun tak ketak pun. Bergelak syok-syok. Kan? Kita lah. Apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, akan menambahkan iman mereka. Adakah? Adakah kita ni? Tambahkah iman kita ni? Kalau kata Allah beratnya, tambah lagi pula dah beratnya nak buat. Itu kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Ini barulah dikatakan iman, beriman dalam arti kata sebenarnya. Apa kata Hasan Basri? Maka aku tidak tahu sama ada aku termasuk dalam golongan ini atau tidak. Dia sendiri itu jawab.
Kalau orang tanya tentang ayat ini, orang tanya tentang pahaman ayat ini, aku tak tahu. Aku tak tahu sama ada aku termasuk dalam golongan ini atau tidak. Tengoklah, jika Hasan Basri sendiri merasai perkara ini sukar untuk dipastikan, sedangkan dia merupakan seorang alim, ya, dia seorang alim dan seorang yang sentiasa beribadah kepada Allah, apatah lagi kita yang kerap kali terjumus ke dalam lembah dosa. Jadi pengakuan wujudnya Allah itu adalah berupa pengakuan yang menyeluruh dari seluruh unsur tubuh badan kita. Itu rohani kita dan jasmani kita. Mana pengakuan wujudnya Allah ni adalah berupa pengakuan yang menyeluruh seluruhnya, iaitu rohani kita dan jasmani kita. Jasmani kita, tubuh badan kita. Badan yang halus itu roh, serta badan yang kasar itu fizikal kita. Mana kalau roh dan fizikal kita, jasmani kita, mana mengaku tentang wujudnya Allah, maka barulah kita ini dikatakan kita mempercayai akan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pengertian kepada bentuk keimanan yang sempurna. Inilah yang dikatakan keimanan yang sempurna, yaitu rasa takut dan gemetar apabila kita mengingati kebesaran Allah dan kembalinya kita kelak kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita semasa di dunia. Kita kena rasa begitu. Ada perasaan itu, rasa takut, gemetar apabila kita mengingati akan kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Macam-macamlah kebesaran Allah di dunia. Kita lihat segala macam makhluk yang Allah wujudkan di atas muka bumi ini. Dan di akhirat nanti, lagilah ada syurga, ada neraka. Jadi kita rasa takut dan gemetar apabila kita mengingati kebesaran Allah dan kembalinya kita kelak kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita semasa di dunia. Jadi merujuk kepada perkara ini, maka sifat manusia yang pertama ialah beriman kepada wujudnya Allah dan merasai keimanan itu dalam diri berupa kesucian, beramal, keikhlasan ibadah dan berserah diri sepenuhnya kepada ketentuan Allah. Jadi bila kita sebut Allah, ini kita ingat. Mana kita percaya, kita beriman kepada wujudnya Allah. Bila kita Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita ingat dulu perkataan Allah itu apa? Itulah kita kata maknanya kita beriman kepada wujudnya Allah. Iman kepada adanya Allah, wujudnya Allah. Dan kita rasa keimanan itu dalam diri. Macam mana? Kita berupa kesucian beramal, kita beramal dengan ikhlas, dengan keikhlasan dan berserah diri sepenuhnya kepada ketentuan Allah. Itulah yang terkandung di dalam bila kita menyebut Allah. Mana sebagai kita, sifat manusia ini hendaklah kita beriman kepada wujudnya Allah. Kita merasai keimanan itu dalam diri. Kita rasa iman itu ada dalam diri kita. Bagaimana? Ini berupa kesucian beramal. Kita ikhlas dalam beramal. Dan seterusnya bisa menyerah diri sepenuhnya kepada ketentuan Allah. Itu yang pertama, ya, perkataan Allah. Allah. Apa yang disebutkan di sini? La ilaha illa huwa. Allah. La ilaha illa huwa dalam buku kita. Iaitu apa dia? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah.
Kita lihat pula kepada perkataan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum, al-hayy yang hidup kekal, al-qayyum terus menerus mengurus makhluknya. Terus menerus mengurus makhluknya. Itu makna yang dikandung oleh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pastikan kita dah dapat satu Asmaul Husna Allah, iaitu Allah. Itu sekarang Al-Hayyul Qayyum. Apa makna Al-Hayy? Allah yang maha hidup dan maha menghidupkan, sebagaimana firman-Nya. Allah berfirman di dalam surah Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalam surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi khabira wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Ayat Al-Furqan ayat yang ke-58. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup. Dia nak maksudkan di sini ada disebutkan perkataan hayy. Hayy, Allah yang maha hidup, kekal, allazi la yamut, yang tidak mati, wasabbih bihamdi, hendaklah kamu bertasbih dengan memujinya, wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Cukuplah dia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-Nya. Cukuplah Allah mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-Nya. Wa kafa bihi bizunubi ibad wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Cukuplah dia mengetahui secara mendalam dosa-dosa. Dia tak hanya sebut wa kafa bihi khabira aja. Dia ada tambah tu. Dia ada tambah celah-celah tu. Wa kafa bihi, itu bizunubi ibadi. Maksudnya cukuplah dia, wa kafa bihi, cukuplah dia Allah. Apa dia? Bizunubi ibadi, mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-Nya. Takut kita kalau kita faham betul ayat-ayat ini, mana Allah tahu secara mendalam. Kita buat dosa tu. Contohnya, adakah kita buat dengan suka hati kita, ikut nafsu kita, ataupun kita dipaksa kan? Contohnya kalau ada orang dipaksa, dia buat benda tak elok tapi dipaksa. Allah tahu semua tu. Dipaksa ke, sengaja ke, semua Allah tahu. Itu yang dimaksudkan. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Okey, Allah Maha Hidup, Al-Hayy. Ni kita nak tahu betul-betul ni mana ayat kursi ni. Segala Asmaul Husna yang ada di dalam ayat kursi. Pertama tadi dah kita tahu Allah kita tahu apa yang nak dimaksudkan untuk kita ni. Mana kita kena tahu mana Allah itu apa yang dimaksudkan untuk kita. Hendaklah kita percaya tentang kewujudan Allah. Pertama. Hayy pula ni, Hayy Maha Hidup. Asmaul Husna yang ke-63 kalau kita tengok dalam Asmaul Husna yang ke-63. Tadi Allah Asmaul Husna yang pertama. Hidup adalah lawan kepada mati. Ini saya menjelaskan tentang perkataan Hayy saja. Hidup adalah lawan daripada mati. Allah menghidupkan kembali tanah yang mati. Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada juga disebut di dalam Al-Quran tentang Allah menghidupkan bumi. Maknanya hidupkan tanah yang mati. Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atasnya. Dia menghidupkannya melalui air hujan. Ketika kita membahaskan suatu sifat dari Yang Maha Kuasa, yang artinya dia maha hidup, dia yang maha mencukupi dirinya
sendiri sejak awal. Maksudnya dia maha hidup tu, dia yang maha mencukupi dirinya sendiri sejak awal. Dia bukan ada yang menghidupkan dia, dia sendiri. Dia yang maha mencukupi dirinya sendiri sejak awal, tanpa ada akhirnya. Mana dia kekal hidup tanpa ada akhirnya. Dan akan terus berlangsung selama-lamanya. Berlangsung hidup Allah itu selama-lamanya. Setiap makhluk hidup selain tidak hidup kerana dirinya sendiri, tidak memberi rezeki kehidupannya dengan dirinya sendiri, malah kehidupannya diberi rezeki oleh Al-Hayy, diberi rezeki oleh Yang Maha Hidup. Maknanya makhluk yang hidup ni selain tak hidup kerana dirinya sendiri, dia dihidupkan oleh Allah. Tidak memberi rezeki kehidupannya dengan dirinya sendiri, dia tidak boleh memberi rezeki kepada diri dia sendiri, malah kehidupannya diberi rezeki oleh Al-Hayy. Malah kehidupannya diberi rezeki oleh Yang Maha Hidup, iaitu oleh Allah. Al-Hayy tidak pernah mati. Al-Hayy itu makna Maha Hidup tu, Allah tidak pernah mati. Al-Quran surah Az-Zumar ada menyebutkan, biasa dengar tak? Al-Quran kata innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ayat 30 menyebutkan sesungguhnya kamu akan mati. Innaka mayyitun, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu akan mati suatu ketika nanti. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati suatu ketika. Makhluk lain akan mati. Al-Hayy adalah pelaku yang maha tahu. Suatu perbuatan tanpa sumber atau kesedaran adalah mati. Tingkat terendah dari kesedaran adalah kesedaran pada dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak menyedari dirinya sendiri adalah objek mati. Allah adalah zat yang maha hidup secara mutlak, dan setiap orang dan segala sesuatu yang hidup selain dia adalah hidup menurut tingkat kesedaran dan kekuasaannya. Jadi Allah maha hidup, Allah kekal. Sifat manusia mana kita nak ambil daripada Al-Hayy ni, apakah cerminan yang kita boleh dapat daripada Asmaul Husna Al-Hayy? Apa ni? Merujuk kepada perkara ini, cerminan pada Asmaul Husna kita dapat ambil daripada Asmaul Husna Al-Hayy ni, kita manusia ni, ialah hendaklah kita berusaha menghidupkan hati dan fikiran. Hendaklah kita berusaha menghidupkan hati dan fikiran agar tidak mati. Dalam arti tidak berfungsi untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati dan jiwa itu mati? Bila? Al-Mumit menyebabkan hati mati, lalu lalai dari mengingatinya, mengingati Allah. Dan jiwa mati ketika kita secara terus-menerus menyimpang dari jalannya. Jiwa akan mati apabila kita secara terus-menerus melakukan dosa, menyimpang dari jalannya yang lurus, dan minda kita juga mati ketika membiarkan nafsu mengendalikan diri. Oleh itu, dengan merujuk kepada sifat Al-Hayy Allah ini, ianya dapat menghidupkan kalbu-kalbu yang kering kontang daripada hidayah dan munajat kepada Allah. Dengan sifat Al-Hayy ini, kita kata tadi, itulah istilah kita ni, menghidupkan hati dan fikiran. Kita nak menghidupkan hati dan fikiran, menghidupkan hati-hati yang kering kontang daripada hidayah dan munajat kepada Allah. Mana kering kontang daripada kita mendapat hidayah dan kering kontang daripada kita bermunajat kepada Allah. Kadang-kadang tak lakukan pun, mana munajat kepada Allah. Inilah cara untuk menghidupkan hati dan fikiran agar bersih dan suci. Jadi agar
kita sentiasa, fikiran kita itu sentiasa bersih dan suci, hendaklah kita hidupkan dia dengan apa hidayah yang kita dapat daripada Allah, dan hendaklah kita lakukan selalu munajat kepada Allah supaya hati kita bersih dan suci. Inilah dia sebahagian daripada cara kita menghidupkan hati. Okey, itu daripada Al-Hayy. Al-Hayy, ingat. Kalau Allah yang Maha Hidup. Kalau kita, hendaklah kita hidupkan hati dan fikiran kita supaya fikiran kita bersih dan suci. Yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum. Tadi Allah mula-mula, kedua Al-Hayy, dan ketiga ini Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Artinya Allah Maha berdiri dengan sendiri, atau Maha berdiri sendiri sebagaimana firman-Nya. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surah Ali Imran juga ada, ya. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayy tadi kita sudah tahu, yang Maha hidup kekal. Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Orang yang qayyim, qayyum ni kadang-kadang disebut qayyim, adalah seorang penguasa. Kalau dikata qayyim tu apa dia? Makna dari segi bahasa dia ialah seorang penguasa dan pengatur urusan-urusan. Penguasa dan pengatur urusan-urusan. Aqidah qayyim adalah keimanan yang lurus. Perkataan kiamat, al-qiyamah, adalah hari ketika setiap orang akan berdiri di hadapan Allah. Sebab dia datang daripada root qama yaqumu, kemudian datanglah perkataan qiyam, datang perkataan qiyamah, dan akhirnya datang perkataan al-qayyum. Jadi qiyamah itu sendiri adalah hari ketika setiap orang akan berdiri di hadapan Allah, Tuhan semesta alam, untuk diadili. Al-Qayyum tidak pernah diciptakan. Al-Qayyum tidak pernah diciptakan yang mengatur semua urusan. Mana dia adalah berdiri dengan sendiri. Bukan dia diciptakan. Dan dialah yang mengatur semua urusan. Al-Qayyum ada secara mutlak pada dirinya, dari diri Allah, tidak melalui yang lain. Mana tak ada, bukan yang lain yang menyebabkan dia berdiri itu. Mana dia sendiri. Mana ada pada dirinya sendiri, tidak melalui yang lainnya. Sedangkan setiap wujud lain, wujudan yang lain, itulah makhluk lah kita kata, adalah melalui dia. Kita ni semua ni, setiap yang wujud ni melalui Allah, melalui dia. Dan kerana dia juga kita wujud ni. Tidak sesuatu pun tiada dihidupkan, tiada sesuatu pun, tiada kehidupan apapun yang dapat diberi rezeki tanpa dia. Mana tanpa Allah kita tak dapat memberikan rezeki kepada hanya dengan Allah sahaja. Qayyum adalah yang maha abadi, maha kekal, yang tidak pernah mengalami kematian. Ini semuanya balik kepada Asmaullah Qayyum tu. Ini dia maha abadi, maha kekal, yang tidak pernah mengalami kematian. Dia menjalankan keadilan dan persamaan, yang berdiri sendiri, yang tidak pernah tidur. Itu masuk dalam makna qayyum tu, panjang. Jadi apa dia cerminan untuk kita ni daripada sifat qayyum ni? Maka sifat bagi kita manusia ni yang kita boleh cermin daripada sifat Asmaul Husna Al-Qayyum ini ialah berusaha mengetahui. Mana kita kena berusaha mengetahui dan menghayati kekuasaan Allah atas dirinya dan atas alam jagat raya ini. Hendaklah kita berusaha mengetahui dan menghayati kekuasaan Allah
atas diri kita ni, dirinya, dan atas semua seluruh alam jagat yang lain. Abdullah ibn Abbas mengatakan bahawa sifat Allah yang paling agung ialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Tadi kita baca kan ada hadis kan. Inna fihima asma'ullahil a'zam. Dalam kedua ayat yang kita baca ada la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu ada sifat-sifat Allah yang agung. Jadi sebab itu dikatakan Abdullah ibn Abbas ini mengatakan bahawa sifat Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Barang siapa yang benar-benar menyadari bahawa Allah Maha Suci, tidak akan pernah memisahkan hatinya dari kecintaannya kepada Allah. Sayyidina Ali berkata, ketika perang Badar, ini cerita tentang agungnya perkataan ataupun Asmaul Husna Al-Hayyu Al-Qayyum. Sayyidina Ali, siapa Sayyidina Ali? Menantu Rasulullah. Ketika perang Badar, Sayyidina Ali dia menyertai dalam perang Badar. Aku turut serta dalam perang tersebut selama beberapa waktu. Kemudian aku datang kepada Rasulullah untuk melihat apa yang baginda sedang lakukan. Dia pergi masuk perang, sekali-sekala dia balik. Atau balik pergi, mungkinlah khemah yang ada Rasulullah tu, dia nak balik tengok Rasulullah tu buat apa. Aku mendapati baginda sedang sujud. Bila Sayyidina Ali balik kat tempat yang Rasulullah, mungkin khaimah lah kita kata, Rasulullah sedang sujud. Apa dia buat? Rasulullah sedang sujud seraya membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Orang sana ada perang, dia doa lah dengan menggunakan perkataan Asmaul Husna dua ni. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya? Hayyu Al-Qayyum. Maka aku kembali ke medan perang. Sayyidina Ali dia tengok, lepas tu dia tengok Rasul sujud. Dia baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu dia baliklah pergi tempat perang balik. Lalu aku kembali semula ke tempat baginda dan aku melihat baginda masih membaca doa yang sama. Rasulullah masih berkata Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian lalu aku kembali semula ke tempat baginda dan aku melihat baginda masih membaca doa yang sama. Aku kembali ke medan perang, lalu aku kembali semula menemui baginda dan baginda masih melakukan hal yang sama. Maknanya 2-3 kali dah. Pergi balik, ulang tengok. Masih Rasulullah ni sedang mendoakan dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Sampailah Allah SWT memberi kemenangan di dalam perang Badar. Sebab itu kita tengok pada minggu sudah saya ada sebut. Siapa yang menggunakan Al-Hayyu Ya Hayyu Ya Qayyum, siapa yang menggunakan itu? Siapa yang menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum tu untuk dia buat apa? Apa tu yang angkat arash, arash Balqis tu? Ifrit kan? Ifrit tu. Dia baca Ya Hayyu Ya Qayyum, tu dia larat angkat arash Balqis. Dia boleh angkat. Okey? Jadi kita lihat begitulah apa yang juga digunakan oleh Sayyidina Ali untuk yang kita lihat Sayyidina Ali dapat mengambil kesimpulan daripada apa yang berlaku kepada Rasulullah ketika dia berulang-alik melihat apa yang Rasulullah lakukan. Itu Rasulullah sedang mendoakan dengan menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi selesailah 3 Asmaul Husna Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah, kita hendaklah kita mempercayai akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua Al-Hayyu, yang maha hidup, maka hendaklah kita ambil daripada cerminan daripada ayat daripada Asmaul Husna Al-Hayyu, yakni hendaklah kita ni manusia ni menghidupkan hati dan fikiran kita
menghidupkan hati dan fikiran kita. Jangan biarkan fikiran kita ni ataupun hidup kita ini, hati kita ini mati. Tadi kita dah tahu apa sebab-sebab yang boleh menyebabkan jiwa kita, hati kita ni mati. Itulah sebab kita terus menerus melakukan dosa ataupun menyimpang dari jalan yang lurus, dan juga kita membiarkan nafsu kita mengendalikan diri kita. Itu boleh membawa kepada hati matinya. Kita nak hati kita hidup. Hidupkan hati dan fikiran. Al-Hayy. Dan Al-Qayyum pula ialah hendaklah kita apa? Yang cerminan yang kita boleh ambil daripada perkataan Al-Qayyum ini, Asmaul Husna Al-Qayyum, kita sebagai manusia ini berusaha mengetahui dan menghayati kekuasaan Allah. Berusaha mengetahui, kita nak tahu. Dan kita nak hayati kekuasaan Allah atas diri kita ni dan atas seluruh alam. Kita nak mengetahui dan menghayati. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita balik kepada kita punya buku. Kita punya buku surat 19. Jadi kita dah tahu Allah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Balik kepada buku muka surat 19. Yang hidup, Al-Hayyu. Yang hidup, kita faham, Al-Hayyu. Kita naklah, kalau Allah hidup, Allah itu kekal hidup, maka apa yang kita boleh cerminan daripada perkataan ataupun Asmaul Husna Al-Hayyu ni, kita juga hati kita hendaklah kita sentiasa hidupkan hati kita. Hidupkan fikiran kita. Al-Hayy. Al-Qayyum. Terus menerus mengurus makhluknya. Al-Qayyum terus menerus mengurus hidupnya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Ayat ini adalah ayat yang paling agung dalam kitab Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam jawapan Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir. Ubay bin Ka'ab apabila ditanya pertanyaan Rasulullah ketika baginda menanyakan kepada dia, macam mana Rasulullah tanya dia, mana satukah ayat yang paling agung dalam kitab Allah? Maka Ubay, Abul Munzir ni, Ubay bin Ka'ab ni jawab, ayat kursi. Lalu Nabi memukul dadanya dan berkata, Nabi Rasulullah pun mengusap-ngusaplah dada Ubay bin Ka'ab ni, dan semoga engkau beroleh kenikmatan melalui ilmu. Semoga engkau beroleh kenikmatan melalui ilmu, hai Abul Munzir. Itulah sebabnya barang siapa yang membacanya di waktu malam sebelum tidur, Allah akan menjaganya dan melindunginya sepanjang malam tersebut, dan syaitan tidak berani mendekatinya sehingga datang waktu pagi. Itu di antara khasiatnya. Khasiat kita membaca, kelebihan kita membaca ayat Al-Kursi. Cuba kita tengok kepada 24. Ini teks kepada hadis Nabi ni lah. Teksnya yang lengkap terdapat dalam Sahih Muslim. Ya, hadis ni hadis sahih lah. Ubay bin Ka'ab ataupun dipanggil Abul Munzir berkata, Rasulullah bersabda, hai Ubay, hai Abul Munzir, tahukah engkau apa yang menurutmu paling agung yang terdapat dalam kitab Allah? Aku berkata, kata Ubay, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Begitulah selalunya sahabat, kalau Rasulullah bertanya macam tu, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda lagi, hai Abul Munzir, tahukah engkau ayat yang menurutmu paling besar dalam kitab Allah? Aku berkata, kata Ubay, aku berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang hidup kekal dan terus menerus mengurus makhluknya.
tidak mengantuk dan tidak tidurlah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun tidak mengantuk, wala naum dan tidak tidur. Setelah itu baginda memukul atas dadaku lalu bersabda, semoga engkau beroleh kenikmatan melalui ilmu, hai Abul Munzir. Ini jawapan Abul Munzir tu betul lah. Kemudian kita lihat di bawah. Ini datang dari hadis masyhur. Hadis ini hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, dan yang mana Nabi SAW telah melantik Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat. Ini juga hadis yang kita dah cerita itu kan. Dilantik Abu Hurairah menjaga harta zakat, kemudian dia diganggu oleh inilah, oleh syaitan kan. Berapa kali sampai akhirnya syaitan tu apa ni? Seolah macam mengajar dia lah. Sampai akhirnya Abu Hurairah pergi berjumpa Nabi kan, berjumpa Nabi. Itulah sampai habis hadis tu. Itulah apa dia kata. Sampai sekali ketiga ya, pencuri itu datang. Iblis itulah datang 3 kali sampai akhirnya sampai akhirnya Rasulullah kata apa? Nabi memberitahu Abu Hurairah sesungguhnya dia berbohong dan dia akan kembali lagi. Mana last tu? Mana datang lagi pencuri itu, itulah iblis tu kembali lagi dan tertangkap kerana mencuri buat kali ketiga. Namun kali ini dia memberitahu Abu Hurairah, aku akan mengajar engkau beberapa kalimat. Ni syaitan berkata, yang Allah akan memberi manfaat bagi engkau. Abu Hurairah bertanya, apakah itu? Dia menjawab, bila engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Itu. Karena syaitan mengajar Abu Hurairah, kalau kamu baca ayat kursi, Allah akan menjaga kamulah. Dan jika engkau berbuat demikian, kata syaitan, Allah akan melindungi dan menjaga engkau dan tiada syaitan yang berani mendekatimu sehingga datang waktu pagi. Setelah memberitahu demikian kejadian tersebut kepada Nabi, maka baginda bersabda, sesungguhnya dia berkata benar. Mana syaitan itu berkata benar, meskipun sesungguhnya dia itu penipu. Tahukah engkau dengan siapa engkau berbicara selama 3 malam tu? Abu Hurairah kata, tidak. Jadi Allah bagi tahu itulah syaitan. Itulah contoh dia. Kemudian kita lihat baru ada perkataan apa tu? Zat. Buka surat 21. Ayat ini mengandungi 10 ayat, setiap satu daripadanya mempunyai maksud yang sangat utama. Pada permulaannya Allah berfirman, Allah, ini kalimat Allah adalah gelaran khusus untuk yang maha tinggi zat. Yang bermaksud nama khusus bagi Allah. Allah itu nama khusus bagi Allah yang maha agung lagi maha mulia, yang berdiri sendiri. Gelaran ini hanya bagi Allah, sama ada ketika zaman jahiliyah, era sebelum Islam, atau di masa Islam. Kerana sesungguhnya Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb, Tuhan kepada sekalian alam, sekalian makhluk, yang maha perkasa lagi maha agung. Dalam pembinaan ayat tersebut, surat 22, dalam pembinaan ayat tersebut, istilah Allah adalah mahatul khabar, mahatul akhbar. Karena subjek. Allah itu menjadi subjek. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil mubtada. Allah itu adalah subjek perbincangan bagi ayat yang lain selepasnya. Dari perbincangan bagi ayat-ayat yang lain yang datang selepas daripada Allah itu. Atau mahatul isnad, istilah yang menjadi dasar bagi ayat-ayat yang lain. Dia menjadi dasar kepada ayat yang lain. Allah, seolah-olahnya bila kita tulis Allah ke atas sekali, apalakah yang menerangkan Allah? La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma. Itu makna dia menerangkan Allah itu. Ayat-ayat yang datang selepas itu
menerangkan. Kalimah ini adalah istilah agung. Allah adalah subjek dari segi nahwu dipanggil mubtada lah subjek. Nahwu subjek itu mubtada, dan apa yang datang selepasnya dari sifat-sifat kepada subjek itu adalah predikat. Predikat dalam bahasa Arab dipanggil khabar lah. Predikat. Penerang ayat. Jadi penerang ayat. Siapa Allah? Dia adalah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan Allah tu juga dia tak mengantuk, tidak tidur. Dan Allah tu juga apa dia? Dia baginya adalah langit dan bumi. Itu hak Allah. Itu dimaksudkan sebagai predikat kepada subjek tadi Allah. Atau hubungan ayatnya yang sama yang boleh dihuraikan. Hukm mengenai sesuatu yang berhubung dengan sifat bagi subjek tersebut. Yang pertama, dalam kalimat Allahu la ilaha illa huwa, Allah la ilaha illa huwa adalah la ilaha illa huwa. Subjek yang pertama adalah Allah, dan la ilaha illa huwa itu adalah sebagai khabar, sebagai predikat kepada Allah. Ilah, ini semua apa ni? Nak menghuraikan perkataan Allah itulah. Ilah bermaksud ma'luh. Ilah kalau nak tulis dalam bahasa Arab alif lam ha, ilah. Alif lam ha. Bermaksud ma'luh. Bermaksud ma'luh. Min alif hamzah lam waw ha. Ma'luh itu adalah yang diibadahi, yang diibadah. Ma'luh. Ilah ma'luh min alif hamzah lam waw ha, ma'luh. Iaitu yang diibadahi kerana kecintaan dan kebesaran. Yang diibadahi, yang diibadah kepada dia kerana apa? Kerana kecintaan dan kebesaran. Tidak ada yang berhak terhadap sifat ini melainkan Allah. La ilaha, tidak ada. Sebab itu selalu kita dengar bila ada terjemah, tidak ada Tuhan yang disembah. Mana yang disembah pun tak ada pun. Itu maksud tu. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada yang berhak terhadap sifat ini disembah itu melainkan Allah. Yang bebas, jauh dari segala kecacatan dan ketidaksempurnaan, dan yang maha tinggi. Allah tu la ilaha, yang apa ni, tiada Tuhan yang disembah, dia tu maha tinggi melainkan Allah. Segala alihah, macam mana pula kita heja ni? Alihah, alif atas dia ada tanda mat panjang tu, alihah, lam ha ta marbuthah. Ini jamak daripada ilah. Ilah satu, ilah mufrad, alihah Allah, ilah satu, alihah Tuhan-Tuhan. Ilah Tuhan satu, alihah Tuhan-Tuhan, jamak kepada ilah. Faham tak? Tak faham no? Segala alihah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah yang disembah, sama ada di bumi atau di langit, seperti malaikat, tidak ada berhak untuk diorder. Macam malaikat, macam kalau orang musyrikin ni mereka sembah semua, sembah berhala-berhala, Lata, Uzza, Manata, sembah malaikat. Sedangkan ini semua Tuhan-Tuhan dia panggil, ya. Tuhan-Tuhan lah banyak dah. Tidak berhak untuk diibadahi. Tidak berhak untuk mereka itu disembah. Mereka dipanggil alihah, namun mereka tidak layak memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh Allah. Mereka tidak layak memiliki hak maknanya untuk disembah. Mereka tidak memiliki hak itu sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin. Okey. Kita tengok di bawah tu. Dia maha berkuasa, nota kaki.
ke atas mereka. Dia memiliki mereka dan mengawal segala urusan mereka. Dia ni Allah lah. Allah Maha berkuasa ke atas makhluk. Dia memiliki mereka dan mengawal segala urusan mereka sebagaimana yang dikehendakinya dan bersesuaian dengan ilmu. Hikmah dan keadilannya sebagai Rabb sekalian alam makhluk, maka hanya dia satu-satunya yang layak diibadahi. Sebab dia ada perkara-perkara itulah, maka dia layak diibadahi, layak dia disembah. Kerana dialah yang mempersiapkan segala sesuatu yang kerana itu mereka diciptakan. Dan itu makhluk diciptakan. Tiada yang disembah melainkan dia. Dia menyediakan segala keperluan makhluk. Keperluan makhluk Allah yang menyediakan. Menurunkan wahyu dan mengutuskan para rasulnya. Semua adalah Allah yang melakukannya. Supaya mereka mendapat petunjuk di atas jalannya. Dialah juga mengutuskan para rasul, para nabi, para rasul pada manusia supaya mereka mendapat petunjuk. Supaya manusia ini mendapat petunjuk di atas jalannya. Ilah itu makna dia Tuhan-Tuhan. Ilah itu makna Tuhan-Tuhan. Okey. Allah berfirman Allah berfirman tadi, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptamu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Dialah takwa. Cuba tengok nota kaki di bawah. Allah Azza wa Jalla telah berfirman. Firman dia di dalam suratul Qasas ayat 88. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. Suratul Qasas ayat 88. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, janganlah kamu sembah, la tad'u ma'allah, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Ilahan akhar. La tad'u ma'allah ilahan akhar, Tuhan yang lain. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan berhak disembah melainkan Dia. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, melainkan Allah. Kullu syai'in halikun, tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Kullu syai', tiap-tiap sesuatu, halikun, pasti binasa. Illa wajhahu, melainkan Allah, melainkan wajah, melainkan zat Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan nantinya, nanti di akhirat nanti kamu akan dikembalikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam fatwanya berkomentar, orang yang menyembah selain pada Allah sehingga dia sangat mencintai Tuhannya itu, dia ni orang yang sembah selain pada Allah. Dia sembah apa? Dia sembah berhala, Lata, Uzza, Manata, seperti orang-orang musyrikin Makkah. Dia sembah apa? Bintang, malaikat, sembah matahari, sembah api. Semua orang yang menyembah selain Allah sehingga dia sangat mencintai Tuhannya itu dan menginginkan tercapainya kebaikan, kesenangan di dunia melaluinya, ingin apa kebaikan dia boleh dapat daripada Tuhan dia tu, maka telah pasti bahawa bahaya menimpa atasnya dengan penyembahan tersebut adalah lebih besar daripada bahaya yang berakibat dari memakan makanan beracun. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Okey, apa makna takwa? La'allakum tattaqun tadi tu?
Nombor 30, takwa berusaha mendapatkan perlindungan Allah dari murka dan siksanya dengan apa? Mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Insyaallah kita fahamlah apa makna takwa. Kita buat apa yang Tuhan suruh, kita buang apa yang Tuhan cegah. Okey. Janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui bahawa, muka surat 24, bahawa dia tidak mempunyai sekutu dan hanya dialah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah. Kalimah ilaha iaitu yang disembah, ma'bud. Ma'bud mana yang disembah. Adalah kata nama dari la. Dalam pembinaan kalimat ini, la adalah negatif yang menafikan. La. Maknanya la ilaha, la tidak ada apa? Tidak ada Tuhan yang disembah. Ilaha tidak ada Tuhan yang disembah. Tidak ada jenis Tuhan. Maknanya dia kata la adalah negatif, la itu maknanya menafikanlah. Menafikan apa? Menafikan jenis. Tak ada jenis Tuhan. Maksudnya tak ada jenis Tuhan. Di sini ia mengisyaratkan penafian. Ini dalam ilmu nahwu lah kalau kita belajar. Penafian yang umum dan mutlak terhadap semua bentuk yang tergolong dalam satu jenis. Tak ada Tuhan yang disembah. Tak ada Tuhan yang disembah. Oleh kerana kandungannya berisi kesimpulan umum, maka kalimah la ilaha tu merupakan penafian yang jelas dan menyeluruh terhadap semua bentuk Tuhan-Tuhan palsu. Maknanya tidak ada Tuhan-Tuhan. Mana Tuhan-Tuhan tu, mana Tuhan yang palsu lah tu. Itu sebab itu dikatakan illallah, melainkan Allah. Allah Tuhan yang sebenar. Dan firmannya illa huwa yang bermaksud melainkan dia, secara nahwu tata bahasa Arabnya ialah satu badal, pengganti untuk telahan dari la. La ilaha illallah. Yang ditinggalkan, yang merupakan suatu perkataan yang difahami maksudnya, tetapi tidak menyatakan dalam kalimat-kalimatnya. Dan perlu untuk melengkapkan maksudnya kalimat ini adalah hak, yang benar. Oleh kerana itu, implikasi maksudnya ialah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak diibadahi. La ilaha haq. La ilaha haq. Tidak ada yang berhak disembah. Illallah, melainkan Allah. Nombor 33. Jadi kalimat haq yang lurus dan benar menjelaskan dengan terang bahawa meskipun ada sembahan-sembahan lain di samping Allah, namun semua alihah, mana semua sembahan-sembahan, semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu adalah Tuhan-Tuhan palsu. Mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tuhan-Tuhan palsu ni tak ada memiliki sifat-sifat ketuhanan apa pun tak ada. Dan mereka juga tidak layak untuk diibadahi. Itu dia maksud dia. Ilaha tu. Okey, mengenai firman Al-Hayyul Qayyum. Apa dah? Sebelah lebih dah. Kita ambil setakat itulah setakat ayat tadi tu, ayat yang agung ini. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi melainkan Allah. Mengisyaratkan dan menekankan penafian yang mutlak terhadap ketuhanan. Kita baca muka surat 25 Al-Hi. Apa makna hayy? Apa yang kita cerminan yang kita boleh dapat, kita manusia ni yang boleh dapat daripada perkataan hayy? Kalau bagi Allah adalah maha hidup kekal. Allah itu hidup kekal. Untuk kita ni apa? Untuk kita
kita hendaklah menghidupkan apa? Menghidupkan hati dan fikiran kita. Kita manusia ni kenalah selalu menghidupkan hati dan fikiran kita. Dan saya sebut juga tadi, apakah yang menyebabkan hati dan fikiran kita mati? Apa sebab? Sebab kita berterusan buat dosa. Itu salah satu sebab yang boleh mematikan hati dan fikiran kita. Itu juga Al-Qayyum, makna Al-Qayyum ialah yang apa? Al-Qayyum tadi? Hai, Qayyum, berdiri dengan sendiri. berdiri dengan sendiri. Yang hidup. Dia terus-menerus Dengan diri sendiri. menjalankan tugas dia. Terus. Jadi insya-Allah kita akan baca dalam muka surat 25 nanti tentang Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi hendaklah kita faham bahawa ayat kursi ni, sebab dia di antara kelebihannya sebab dia ada Asmaul Husna. Ada berapa? 5 ya. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang last tu lah Al-Aliyyu, Al-Azim. Ada 5. Ini kita akan ceritakan. Begitu juga dalam ayat kursi ini ada apa? Ganti-ganti nama, dhamir, ganti nama. La ilaha illa huwa, huwa ganti nama. Banyak ganti nama. La ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu, itu ganti nama juga. Banyak ganti-ganti nama sampai dikatakan campur dengan yang zahir. Nama Allah yang zahir yang tadi 5 tu, dan ganti-ganti nama tu sampai 18 kali disebut di dalam ayat Al-Kursi ini. Sebab itulah dia ni ayat yang Asma'il Azam, min Asma'illahil Azam, dikatakan daripada nama-nama Allah yang agung, Al-Azam, Asma'illahil Azam. Okey, sekian. Okey, kita ya. Ya. Apa dia? Tak dengar. Dia as-sama. Sama lah mana kita menggunakan Hayyu ya Qayyum. Kebanyakan dalam doa-doa yang diletak dengan Al-Hayyu Qayyum memandangkan kepada kelebihan Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum. Kalau boleh kita dapatkan apa yang bunda baca tadi, kalau boleh kita share. Kita share. Sebab ada satu yang saya dengar ya tang tengah-tengah tu. Ahyi qalbi kan. Ya badi'as samawati, kena baca badi'as samawati wal ard. Padahal. Ya qalbi. Ahyi qalbi. Sebenarnya kita kena baca ahyi qalbi. Hidupkanlah hatiku. Itulah maknanya. Ahyi mana hidupkanlah. Bukan yuhi. Ini bersebut yuhi jadi wahyu pula kan. Nanti saya tulis balik. Kita baca betul-betul. Ya badi'as samawati wal ard. Kita kena ikut nahwu dia. Badi'as samawati. Ahyi qalbi. Hidupkanlah hatiku. Itu sesuai lah dengan ayat tadi tu. Dengan apa ni kita terangkan tadi tu. Makna yang hidup, mana? Yang hayyu tu, hidupkanlah hatiku. Itu maknanya cerminan yang kita boleh dapat daripada Asmaul Husna ya Hayyu. Mana? Ahya qalbi, hidupkanlah hatiku. Hidupkanlah fikiranku. Kan? Iyalah. Mana banyak apa yang kita. Okey. Bagus benda. Nanti saya ambil tu. Saya akan catatkan. Kita baca bagi betul-betul lah. Okey. Habis dah. Apa ni Ustazah ni tak sudah-sudah ni?
Kita bacalah doa, akhirkan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah, ya kita guna ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduhu ilaina 'inda hajatina ilaik wa la tansinahu ya rabbal alamin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah, hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa min ahlina wa min al-ma'il barid. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa la yusma'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Catat akan datang dalam muka surat